Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak murid kelas 5 haf semua? Memang harap semua dalam keadaan sihat walafiat. Okey, Muallimah akan mengajar subjek diniah kamu, subjek tauhid dan juga fiqh untuk hari Rabu. Dan Muallimah juga akan ajar tajwid untuk hari Jumaat nanti. Okey, Muallimah mungkin tak akan buat Google Meet sebab tauhid, fiqh dan juga tajwid ni dia memerlukan banyak kepada pembacaan. Okey. Okey, sebelum kita mula, Maklumat nak bagi tahu kamu, tahun ni kamu akan menghadapi satu peperiksaan yang penting, iaitu peperiksaan UPKK. UPKK ni ada berapa subjek? Dia ada 8 subjek. Okey, jadi pastikan kamu dapat 8A. Okey. Okey, seterusnya antara subjek yang dalam UPKK ni tauhid, fiqh, tajwid, sirah, akhlak, bahasa Arab, Al-Quran. Apa satu lagi? Jawi mungkin. Lepas tu untuk subjek tauhid ni Muallimah akan ajar kamu tiga pelajaran penting. Dalam subjek tauhid ni ada 3 pelajaran penting, iaitu beriman kepada qada dan qadar, hubungan doa dengan qada dan qadar, dan juga asmaul husna, iaitu nama-nama Allah. Okey, sebelum tu memang nak sentuh sikit, subjek tauhid ni berkaitan dengan akidah, ataupun kalau waktu Muallimah dulu subjek dia nama dia akidah. Okey, akidah berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan iman, berkaitan dengan kita punya iman. Okey, terus kita masuk kepada pelajaran yang pertama, iaitu beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar. Qada ialah pelaksanaan sesuatu perkara mengikut ketentuan Allah yang azali. Contoh qada: berlaku kematian, memperoleh kekayaan, berlaku kesusahan, berlakunya jodoh pertemuan. Okey, qada dan qadar ni dalam rukun apa? Rukun iman. Kamu daripada kecil lagi, daripada tadika lagi dah dengar dah. Apa dia rukun Islam, apa dia rukun iman? Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Okey, qada, kita masuk balik. Qada ialah pelaksanaan satu perkara mengikut ketentuan Allah yang azali. Pelaksanaan sesuatu perkara mengikut ketentuan Allah yang azali. Ketentuan Allah maksudnya setiap daripada kita ni manusia ni, Allah dah susun dah kehidupan dia macam mana. Akan bila berlakunya kematian. Lepas tu dia memperoleh kekayaan ataupun dia menghadapi kesusahan. Lepas tu dia akan berjumpa dengan siapa, dia akan berkahwin dengan siapa, berlakunya jodoh pertemuan. Okey, seterusnya untuk qadar pula. Qadar ialah ketentuan Allah yang azali terhadap semua makhluk. Contoh qadar: pesakit meninggal dunia kerana demam denggi berdarah. Kekayaan harta Abdul Rahman bin Auf kerana perniagaannya yang jujur. Disebabkan seseorang itu malas bekerja, kini beliau hidup dalam kesusahan. Pasangan yang bertemu jodoh pada usia muda. Okey, antara qada dan qadar ni dia ada kaitan. Okey, cuba tengok yang pertama. Qada dia adalah berlaku kematian. Maksudnya macam mana berlakunya kematian dia? Dia meninggal, pesakit meninggal dunia kerana demam denggi berdarah. Kita tak tahu macam mana kita meninggal dunia, tapi yang pasti kita akan meninggal dunia. Kita akan meninggalkan dunia ni, tapi kita tahu meninggal kerana apa. Okey, dan tak tahu bila. Itu yang pelaksanaan adalah pasti. Qadar ialah macam mana, apa yang berlaku. Okey, seterusnya memperoleh kekayaan. Macam mana orang tu dapat kekayaan? Kerana kekayaan harta Abdul Rahman bin Auf kerana perniagaannya yang jujur. Dia kaya kerana jujur. Okey, seterusnya berlaku kesusahan. Disebabkan seseorang itu malas bekerja, kini beliau hidup dalam kesusahan. Okey, ujian, kesusahan semua tu Allah dah susun. Cuma dari segi pilihan kita sebagai manusia, macam mana kita menghadapi kesusahan tu. Okey, sebabkan seorang itu malas bekerja, kini beliau dah hidup dalam kesusahan. Jadi bila contoh macam kita sebagai pelajar, kalau kita malas belajar, nanti akan ada kesusahan yang kesan daripada kita malas belajar itulah. Okey, seterusnya berlakunya jodoh pertemuan. Berlaku jodoh pertemuan, contohnya pasangan yang bertemu jodoh pada usia muda. Jodoh pertemuan ni bukannya kahwin je. Kalau Muallimah jumpa dengan kamu tu kira jodoh pertemuan lah. Allah dah susun daripada dulu lagi, daripada Lauh Mahfuz, yang Muallimah akan berjumpa dengan anak-anak Seri TPTP. Mak akan kerja kat sini, yang akan jumpa dengan kamu. Macam itulah. Okey, seterusnya
kita masuk kepada hukum beriman kepada qada dan qadar. Hukum beriman kepada qada dan qadar, apa hukum dia? Kita kena tahu bila kita ni adalah seorang muslim, maka kaitan kita antara dengan hukum dengan rukun iman dan rukun Islam adalah kuat. Kaitan dia kuat. Jadi kita kena wajib beriman dengan rukun iman, dan juga kita kena wajib percaya dengan rukun Islam. Kita kena wajib buat rukun Islam. Okey, seterusnya dalil beriman kepada qada dan qadar. Dalil beriman kepada qada dan qadar, apa yang Allah sebut dalam Quran yang berkaitan dengan qada dan qadar ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Okey, maksudnya sesungguhnya kami menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut takdir yang telah ditentukan. Maksudnya Allah ciptakan kamu, ciptakan Faiz, ciptakan Kaisara, ciptakan siapa lagi? Akhil Najwan, ciptakan Razik. Allah dah ciptakan kamu dengan planning dia sendiri. Okey? Dia dah ada perancangan, dan setiap manusia ni mati dia bila, okey, dia akan jumpa dengan siapa, macam mana kehidupan dia, macam tu. Okey, dan kita kena yakin dengan takdir yang Allah dah tentukan. Bila kita usaha pada masa yang sama, kita kena usaha untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita, supaya kita dapatkan sesuatu yang baik. Tapi bila ada kesusahan, maka kita kena yakin bahawa Allah hantar kesusahan tu untuk meningkatkan keimanan kita. Kita kena yakin bahawa ada benda di sebalik tu yang Allah nak tunjuk. Kenapa Allah hantar ujian macam ni? Kenapa Allah uji aku macam ni? Macam Iman Isyraq, kenapa Allah uji gigi dia patah sebelah? Sebab dia banyak main waktu dekat musola. Itu contoh dia. Okey. Jadi kita ni kena seiring usaha dan juga percaya kepada takdir Allah. Okey. Seterusnya kita tengok kepada tahukah anda Allah memerintahkan kita agar minta pertolongan kepadanya dengan cara bersabar dan menunaikan solat. Okey, dalam Al-Quran banyak dalil yang dikaitkan antara sabar dan juga solat. Kalau nak cari, cubalah cari kalau jumpalah. Sebab ayat pasal solat dengan sabar ni banyak sangat sebenarnya. Okey, kena banyakkan bacalah. Okey, seterusnya amalan sentiasa menanamkan sifat sabar dan redha atas segala ketentuan yang berlaku. Sabar atas ujian yang Allah bagi dan redha atas ujian yang Allah bagi juga. Dan juga kesenangan pun kita kena redha jugalah. Kita mungkin rasa macam orang lain lebih pada kita, tapi sebenarnya ada rezeki lain, ada benda yang terbaik yang lain yang Allah dah sediakan untuk kita. Okey. Wallahu a'lam. Untuk hari ni saja unit 1. Kalau ada apa-apa nak tanya, boleh mesej Muallimah. InsyaAllah Muallimah akan cuba jawab berdasarkan apa yang Muallimah tahulah. Okey. Itu saja untuk hari ini. Okey, kerja rumah yang Muallimah nakkan daripada kamu adalah nota. Kamu cuba buat nota sendiri dekat atas kertas ataupun buku tulis. Boleh, antara dulu tu boleh. Kalau nak lebih baik atas buku tulis teruslah, sebab nanti tak adalah kamu nak kena cari-cari balik kertas tu kat mana kan. Okey, kamu terus